Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, InsyaAllah tengah hari inilah saya akan share sikit pasal simpanan kecemasan dan kenapa kita kena sediakan simpanan kecemasan. Okay, simpanan kecemasan ni dia ialah salah satu daripada 3 instrumen yang membantu kita untuk kita punya financial management ni go long term. Go long term ni maksudnya ialah kita punya income setiap bulan ni tidak hanya berakhir pada bulan tu saja dan kemudian kita akan tunggu pula gaji bulan depan. Tak. Go long term ni maksudnya income kita ni boleh digunakan untuk keperluan kita pada masa hadapan. Okey. Sebab apa saya nak cerita pasal simpanan ni, sebab ada junior tanya pasal simpanan. Dia tanya, adakah kita perlu menyimpan sahaja kan? Kita tak boleh guna langsung duit kita ni untuk reward diri ke, untuk belanja diri ke? Tak. Okey, ada cara dia lah. Okey. Untuk financial management ni taklah semestinya kita kena menyimpan semua duit kita sampailah kita tak ada apa-apa nak reward diri pun tak ada. Okey. Untuk simpanan kecemasan ni, dia punya objektif dia ialah persediaan kalau berlaku satu musibah, iaitu musibah ni tidak boleh dilindungi oleh takaful, tidak boleh dilindungi oleh pelaburan. Okey. Dan juga kalau kita kena musibah ni juga boleh jadi kalau kita kena musibah ni ada potensi untuk kita create berhutang dengan orang untuk cover kita punya keperluan, sebab kita tak buat persediaan lah untuk menghadapi musibah ni. Dan musibah ni apa dia? Musibah ni adalah musibah kita tidak dapat bekerja. Okey, kita dapat bekerja. Sebab bila kita tak bekerja, kita tak ada income. Okey, kita tak ada income. Jadi bila kita tak ada income, itulah datangnya keperluan simpanan kecemasan. Okey. Maksudnya kita tak ada income, kita ada simpanan kita untuk survive sementara kita nak cari income lain. Okey. Jadi income kita ni, okey, kenapa kita apa yang boleh menyebabkan kita ni tak dapat bekerja? Okey. Dia ada banyak sebab. Salah satunya saya bagi ialah kalau kita sakit. Okey, bila kita sakit, ada potensi majikan akan minta kita untuk berhenti VSS. Maksudnya volunteer punya pensionnya scheme. Maksudnya dia bagi kita satu pampasan untuk kita berhenti. Kemudian lepas tu kita tak ada income lah. Okey. Ataupun dalam keadaan situasi kedua ialah bila kita tak bekerja ialah bila ekonomi tak baik. Bila ekonomi tak baik ni maksudnya majikan dalam proses untuk selamatkan company, sebabnya daripada dia semua orang tak ada kerja dalam company tu, bila company tutup lebih baik dia reduce bekerja untuk selamatkan yang lain. Okey, selamatkan yang. Jadi terpaksa berhentikan bekerja. Dari sinilah mungkin kita akan jadi salah seorang yang terpaksa berhenti bila kita ekonomi semasa tidak memberangsangkan lah. Jadi itu adalah antara sebabnya lah. Okey. Jadi berapa banyak kita nak buat simpanan kecemasan ni? Okey, berapa banyak? Selalunya simpanan kecemasan ni kita buat berdasarkan kemampuan kita. Okey. Selalunya kita akan cadang buatlah simpanan kecemasan ni bersamaan dengan 3 bulan gaji atau income, ataupun 6 bulan gaji, ataupun 12 bulan gaji. Okey. Sebab apa 3 bulan, 6 bulan dengan 12 bulan ni? Sebab ini ialah tempoh di mana kalau kita tak dapat bekerja, contohlah terpaksa berhenti kerja, kalau kita ada simpanan sebanyak 3 bulan gaji, kita ada masa sebanyak 3 bulan, selama 3 bulan untuk kita cari income lain. Jadi dalam 3 bulan ni kita boleh survive dengan simpanan kita. Contohlah kalau gaji kita 2,000 sebulan, okey, 2,000 sebulan, kita ada simpanan 6,000, okey, 6,000. Jadi bila kita terpaksa berhenti kerja, kita ada 6,000 ni, kita boleh ambil 2,000 setiap bulan macam biasa. Walaupun kita tak ada gaji daripada tempat kita kerja, 2,000 setiap bulan daripada simpanan kita ni selama 3 bulan. Okey, selama 3 bulan. Jadi tempoh 3 bulan ni, untuk bulan yang keempat, untuk kita dapatkan income bulan keempat, jadi 3 bulan ni ialah masa yang kita ada untuk cari income lain. Okey, untuk cari income lain. Tapi tu tengok atas potensi kita, adakah kita mampu cari income lain selama 3 bulan? Okey. Ada orang tak mampu, okey. Ada orang je perlukan masa 6 bulan, maka buatlah 6 bulan simpanan kecemasan. Ada orang perlukan masa setahun, maka buatlah setahun. Sebab tu kita selalu suggest buat simpanan kecemasan ni bersamaan dengan setahun gaji. Maksudnya dalam tempoh setahun ni, kalau kita tak dapat bekerja, kita ada tempoh setahun untuk cari income lain. Takkanlah dalam tempoh setahun ni kita tak boleh cari income lain kan? Sedangkan peluang banyak di luar sana. Okey. Boleh cari income lain, boleh cari pekerjaan lain, tak ada masalah lah, asalkan kita ada income. Jadi setahun ni, contoh kalau gaji kita 2,000 sebulan, kita kena simpan sebanyak 24,000. Okey, 24,000 ringgit lah. Jadi kita boleh ambil 2,000 setiap bulan selama 12 bulan, selama setahun. Jadi tempoh setahun tu kita carilah income lain. Okey, ni adalah fungsi simpanan kecemasan. Jadi kita nak menyimpan 24,000 ni, adakah kita
fix pada 24,000 tak, ikut kita masing-masing. Jadi bila kita dah capai 24,000 ni, kalau boleh waktu kita muda ni, kita cepat-cepat menyimpan ni supaya kita boleh capai 24,000 tu dalam masa yang lebih cepat lah. Okay, dalam masa yang lebih cepat. Sebab bila kita capai 24,000 ni, kita dah tak perlu sangat dah fikir untuk simpanan kecemasan. Maksudnya contohlah selama ni kan kita gaji 2,000, kita punya komitmen bulanan hanyalah 1,500. Contoh 1,500. Okay, 1,500. Tolak rumah sewa, tolak makan minum, tolak bil telefon, transport, dan bayar takaful ke, bayar simpanan ke, dan semua ada lagi baki 500. Maka kita menyimpan 500 sebulan. Okey, 500 sebulan. Setahun dah dapat 6,000. Okey, 6,000. Okey, 4 tahun kita dah ada sebanyak 24,000. Okey, 24,000. Jadi bila cukup 24,000 ni, tahun kelima kita dah tak perlu fikir dah pasal 500 tu untuk menyimpan. 500 ni kita boleh lah nak berfoya-foya ke, nak tambah income ke, nak melabur ke, silakan, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Jadi kita tak perlulah fikir, oh aku muda lagi, aku tak payah menyimpan. Tak, jangan salah sangka macam tu. Sekarang ni dalam ekonomi yang tak menentu, kita kena menyimpan, ada backup plan. Okay, takkanlah bila kita tak ada kerja, kita nak balik rumah kampung kita kan, cukuplah kita menyusahkan dia. Boleh balik kampung nak duduk rumah, tapi pastikan kita ada simpanan. Kurang-kurang kalau kita duduk rumah parent, kita boleh tolong bayarkan bil elektrik, kita boleh tolong bayarkan tolong belikan orang panggil keperluan rumah, keperluan dapur, kita boleh tolong beli. Itu kalau kita ada simpanan lah. Okey, faham tak? Itu ialah fungsi simpanan. Dia tak fix, tapi kalau boleh kita ada selama setahun gaji lah. Okey, simpanan. Ni saya cerita sikit pengalaman lah, macam mana saya create simpanan kecemasan saya. Macam mana saya create simpanan kecemasan. Saya jenis tak bergantung pada satu income. Saya tak bergantung pada satu income. Waktu saya bekerja di KL tahun 2018 lah, start bekerja di KL, saya ada ambil income bekerja dengan syarikat lah, kan? Gaji saya lebih kurang sekian-sekian lah, tak boleh beritahu rahsia lah. Sekian. Jadi dalam masa saya bekerja tu, saya ada passive income sebanyak 4 sumber passive income yang lain. Okay? Jadi walaupun saya bekerja secara aktif, maksud aktif income lah, saya masuk office 8-5 kan, kerja, tapi setiap bulan saya masih ada income daripada 4 sumber lain. Okay? Jadi 4 sumber lain income ni saya buat sebagai simpanan kecemasan. Okay, simpanan kecemasan. Maksudnya saya punya keperluan waktu bujang dulu, sebulan hanya perlu dalam 1,300 saja. 1,300 ni guna untuk makan, untuk bayar kereta, untuk bayar pinjaman yayasan Kedah pinjaman, untuk bayar takaful. Jadi guna sebanyak 1,300 saja. 1,300 ke 1,500 lah. Jadi lebihan tu saya boleh simpan, dan daripada passive income tu pun saya boleh simpan. Okay? Jadi saya dah cukupkan simpanan kecemasan. Tapi saya buat 3 bulan je lah. Saya buat 3 bulan saja simpanan kecemasan. Sebab kalau berlaku tak boleh bekerja ataupun saya berhenti kerja, saya dah ada income lain yang 4 tadi tu. Okay? Jadi masa saya tak perlu fikir dah nak cari income lain dan masa tak ada kerja. Saya memang dah ada income lain. Saya buat 3 bulan saja simpanan kecemasan. Duit lain tu saya buat tambah lagi tabung lain. Tabung untuk kahwin lah. Waktu tu bujang kan, nak kahwin. Jadi saya simpan duit start daripada Januari 2019. Januari 2019, September tu saya dah ada duit cukup untuk kahwin lah. Okay, itu ialah simpanan kecemasan lah. Saya create another income untuk buat sebagai simpanan kecemasan. Okay, kalau kita hanya ada satu sumber income, okay, kita terpaksa guna daripada income kita ni untuk menyimpan untuk simpanan kecemasan kita lah. Di waktu kita tak dapat bekerja nanti. Tapi kalau kita create another income, second income, third income, fourth income, fifth income, kita boleh gunakan income ini sebagai simpanan kecemasan. Cukup sahaja 3 bulan ataupun 12 bulan simpanan kecemasan. Daripada income tadi tu kita tak perlu menyimpan. Kita boleh gunalah untuk create another income, ataupun kita boleh lah nak pergi melancong ke, nak pusing ke Malaysia ke. Dan dulu saya suka berjalan dalam Malaysia je. Jadi selalunya saya akan pergi Kelantan, Terengganu, ziarah kawan sambil-sambil jalan, lebih kurang macam tu lah. Itu atas peribadi lah, pribadi kita. Jadi itulah di mana kita boleh create simpanan kecemasan lah. Okay. Harap faham kot. Ini ialah fungsi simpanan kecemasan. Taklah maksudnya kita kena menyimpan saja, tak. Kita ada hak kita. Kita kena faham berapa banyak kita perlu menyimpan. Lepas tu tak perlu dalam menyimpan. Jadi fokus kita waktu muda ni, kita kena fokus untuk cukupkan simpanan kita. Kalau kita kata aku perlukan RM15,000, maksudnya kita kena fokus untuk cukupkan RM15,000. Dan RM15,000 ni jangan kacau. Jangan guna untuk investment, jangan guna untuk benda lain. Jangan kacau. Guna RM15,000 ni kita biar simpan saja. Letak je kat ASB ke, kat fixed deposit ke, tak ada masalah lah. Asalkan jangan kacau untuk benda lain. Okey.
Okay, contohlah kalau korang ada terfikir untuk create second income, kalau korang masih hanya ada satu kerja hakiki saja, korang boleh roger saya sendiri. Saya akan cadang, sebab saya sekarang ni 4 sumber income tu. First ialah sebagai konsultan takaful lah. Ini konsultan takaful ni sebagai active passive income lah. Kemudian saya jadi dealer 1SOS juga. Kemudian saya buat ada 2, waktu tu saya buat Turis Bujang tu ada 2 kedai yang saya jaga. Jadi waktu tu juga ada income daripada kedai lah. Okay. Bila saya kerja dah cukup 2 tahun, pengalaman 2 tahun, memang saya letak pengalaman paling kurang 2 tahun bekerja lah dalam industri. Saya pun bila dah second income kita, yang second, third, fourth, fifth ni dah melebihi daripada income ni dah melebihi daripada gaji asal, gaji yang hakiki ni, maka saya nak berhenti kerja pun tak fikir banyak lah. Bila kita dah cukup pengalaman nak berhenti kerja, kita dah ada income yang lebih daripada income asal, dan kita boleh berpindah ke tempat yang low cost. Sebab dulu saya kerja KL ni high cost lah. Income ada pun, tapi bila high cost dia susah nak menyimpan. Tambah-tambah bila dah kahwin tu. Jadi bila saya income masih sama, saya balik ke tempat yang low cost punya living cost, boleh menambah simpanan lah, dan saya boleh buat macam-macam benda lagi lah. Itu adalah perancangan kita waktu muda. Sebab waktu muda kita ni, ada orang kata waktu muda ni enjoy. Betul, kita boleh enjoy, tapi dia masa sama kita kena kerja keras. Kalau boleh umur 20-an dan 30-an ni, kita kerja keras supaya bila kita masuk umur 40 ke atas, kita dah tak perlu kerja keras sangat. Kita hanya mengutip hasil apa yang kita tuai, apa yang kita tanam waktu kita masuk umur muda lah. Sebab bila kita dah masuk 40-an ni, kita punya tenaga dah kurang. Jadi kita kena push diri kita waktu umur 20-an dengan 30-an ni untuk kerja keras untuk diri kita umur 40 tahun ke atas nanti. Itu je kot. Dia jadi panjang pula, jadi ceramah pula. Okay, itu saja. Assalamualaikum.